gereja harus menjadi rumah sakit rohani bagi orang yang berdosa, bukan hanya sekedar menjadi museum bagi orang-orang yang suci. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari Markus pasal yang kedua. 我们翻开马可福音第2章， Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. 从第1节看到第17节。 Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. 马可福音第2章第1节到第17节。 Nah, untuk menghemat waktu kita tidak akan baca secara keseluruhan, tetapi kita akan baca ayat 17 saja. Satu kali dalam bahasa Indonesia dan nanti dalam bahasa Mandarin bersama-sama dengan Pak Johan. Begini kata firman Tuhan. 单单看17节。 Yesus mendengarkannya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. 耶稣听见就对他们说：“健康的人用不着医生，有病的人才用得着。我本来不是招义人，乃是招罪人。” Saudara-saudara, mungkin kita sering mendengar atau pernah mendengar ungkapan seperti ini. Allah membenci dosa, tetapi mencari orang berdosa. 弟兄姐妹，我们可能常常听过这句话：上帝恨恶罪，但是上帝却是寻找罪人。 membenci dosa, tetapi Dia mencari orang yang berdosa. 上帝恨恶罪，但是他却寻找罪人。 Saudara-saudara, ungkapan ini adalah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan isi hati Allah kepada kita, manusia yang berdosa. 弟兄姐妹，这句话说得很好，就表达了上帝对我们这些罪人的一个心意。 Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, Alkitab sangat konsisten mengajarkan kebenaran ini. 我们若是读圣经的话，我们发现圣经很持续的、重复的教导这个真理。 Misalnya kalau kita melihat di dalam peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa, di dalam Kejadian pasal 3, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia yang memberontak melawan Allah, manusia yang tidak taat kepada Allah, manusia yang melawan Allah, tetapi Allah tetap mencari manusia yang berdosa. 当我们看创世纪的话，我们会发现人虽然落在罪中，但是上帝仍然爱他，上帝仍然寻找他。 Kepada Adam dan Hawa yang sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan Allah berkata dalam Kejadian pasal 3 ayat 9, di manakah engkau? 当亚当夏娃他们落在罪中的时候，上帝找他们，上帝说：“你们在哪里？” Saudara, kebenaran bahwa Allah tetap mencari manusia yang berdosa juga bisa kita lihat di dalam tindakan Allah Bapa ketika Dia mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. 上帝爱我们这些罪人，我们也可以看见上帝所做的一件事，就是他差派他的独生子耶稣来到世上寻找罪人。 Alkitab di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan kebenaran ini kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan beroleh 我们 hidup 很熟 yang 悉的 kekal. 一节经文，约翰福音3章16节，那里说到上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 Saudara, dan kebenaran ini juga yang ditunjukkan dan dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam dua kisah yang dicatat oleh Injil Markus di dalam Markus pasal 2 ayat 1 sampai 17 yang sudah kita lihat bersama pada hari ini. 那么在这个福音书里面也两次的记载了耶稣阐述的这个真理，就是其中就是刚才我们看所读的马可福音2章第1节到第17节。 Saudara, mengenai maksud dan tujuan kedatangan Yesus ke dalam dunia, Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Markus pasal 2 ayat 17 yang kita baca bersama pada hari ini, mengatakan bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. 耶稣在马可福音第2章17节那里
很清楚的告诉我们说，他说的这句话就是健康的人用不着医生，有病的人才用得着。我来不是招罪人，不是招义人，乃是招罪人。 Saudara-saudara, kalau kita membaca Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 17, kita akan melihat kisah yang dicatat oleh Markus di dalam Markus pasal 2 ayat 1 sampai 17 ini adalah dua kisah yang berbeda. 从第1节到第17节，我们会发现这里记载的是2件事。 Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12 itu adalah cerita atau kisah Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. 第1节到第12节是说到耶稣医治一位瘫痪的人。 Dan Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17 itu adalah kisah atau cerita Yesus memanggil Lewi anak Alfeus yang adalah seorang pemungut cukai. 第13到17节是耶稣招税吏的这个亚勒菲的儿子利未。 Tetapi kalau kita memperhatikan dua kisah yang berbeda ini, maka kita akan melihat ada satu kesamaan di antara dua kisah yang berbeda. 但是虽然这是2件事，我们却可以发现它有相同的地方。 Bahwa baik orang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus itu maupun Lewi anak Alfeus si pemungut cukai itu sama-sama diidentifikasi oleh Injil Markus sebagai orang yang berdosa. 就是耶稣医治的那位瘫痪的人，以及他所招的那个利未，同样都是罪人。 Di dalam Markus pasal 2 ayat 5, Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." 第5节，耶稣对那个瘫子说：“小子，你的罪赦了。” Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa dosa adalah masalah utama dari orang yang sakit lumpuh itu. 从这一节我们可以看见，这个瘫子。 Dosalah yang 他是因为 membuat 罪而变成瘫子， dosalah yang menyebabkan kelumpuhan pada orang lumpuh 就 itu. 是因为罪，他就成了瘫痪的人。 Demikian juga Lewi pemungut cukai itu di dalam Markus pasal 2 ayat 15 sampai 16 juga diklasifikasi, juga disebut sebagai orang yang berdosa. 利未也是被描述为是一位有罪的人， Tetapi Yesus memanggil orang yang berdosa ini untuk mengikut dia. 但是耶稣召这位罪人来跟从他， Bahkan dia berkenan untuk duduk makan bersama-sama dengan orang yang berdosa ini. 甚至耶稣也愿意与罪人坐在一起，一同坐席。 Jadi dari dua kisah yang berbeda ini, kita bisa melihat atau kita bisa menarik satu pesan, satu kesimpulan yang sama, bahwa Allah yang sangat membenci dosa, tetapi oleh karena kasihnya tetap mau mencari orang yang berdosa. 从这2件不一样的事件，我们可以看见，其实上帝虽然恨无罪，但是因着他的慈爱，他仍然寻找罪人。 Dia tidak akan pernah bisa berkompromi sedikit pun dengan dosa, tetapi dia tetap mau menjadi sahabat dalam tanda kutip bagi kita orang-orang yang berdosa ini. 上帝他跟罪是没有妥协的，但是他愿意与我们这些有罪的人成为朋友。 Saudara-saudara, inilah sebuah paradoks. Kelihatannya seolah-olah kontradiksi, bertentangan, tetapi itulah yang dikerjakan oleh Allah bagi kita orang yang 这 berdosa. 好像看起来是相对的，但是事实上，上帝就为我们做了这件事， Itulah yang dilakukan oleh Kristus kepada kita orang yang berdosa. 就是基督为我们罪人所做的事。 Nah, oleh sebab itu inilah gospel message-nya. Inilah pesan Injilnya bagi kita. Pesan Injilnya bagi engkau dan aku hari ini. Bahwa Yesus mengasihi kita orang yang berdosa. 耶稣爱我们这些罪人，这就是福音的内容，是告诉你，告诉我。 Karenanya berdasarkan Markus pasal 2 ayat 1 sampai 17 yang kita baca hari ini, kita sama-sama akan merenungkan tema yang penting ini, sahabat orang yang berdosa. 从马可福音2章1到17节，我们就要思想这个题目：耶稣他爱我们这些罪人。
Nah, pertanyaan yang lebih penting, pertanyaan yang lebih mendalam adalah bagaimana seharusnya kita merespon kasih Kristus bagi kita orang yang berdosa ini. 那我们又怎么来回应耶稣爱我们的这个爱呢？ Saudara-saudara, kita sudah tahu bahwa Yesus mengasihi kita orang yang 我 berdosa. 们知道耶稣爱我们这些罪人。 Nah, sekarang pertanyaan yang lebih penting untuk kita pikirkan, bagaimana seharusnya kita merespon kasih Kristus itu bagi kita 我 orang 们 yang 又怎 berdosa. 么能够回应耶稣的爱呢？ Nah, dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai 17 yang kita baca hari ini, setidaknya ada dua hal yang bisa kita lakukan sebagai respon kita terhadap kasih Kristus bagi kita 从 orang yang 刚才 berdosa. 念过的经文最起码我们有2个这个行动可以回应耶稣的爱。 Yang pertama, 第一， datanglah kepada Kristus. 让我们来救眷耶稣， Datang kepada Kristus. 我们来救眷他。 Saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang 我 ke-12. 们可以从2章马可福音2章1到12节看见这个真理。 Saudara, cerita Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh di dalam Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12 itu terjadi di Kapernaum. 耶稣医治这位瘫子是在加本农。 Kalau kita mempelajari Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa Kapernaum itu adalah basis pelayanan Yesus di Galilea, markas pelayanan Yesus di 我 Galilea. 们从福音书里面可以知道，加本农是耶稣服侍的根据地。 Dan kalau kita membaca narasi Injil Markus, 这是我们读马可福音的话， sebelum kisah yang dicatat dalam Markus pasal 2 ayat 1 sampai 17 yang kita baca ini, sebelumnya Yesus juga sudah pernah datang melayani di Kapernaum di Galilea. 在此之前，耶稣曾经来过加本农。 Nah, itu bisa kita lihat di dalam Markus pasal 1 ayat 21 sampai ayat 28. 可以从马可福音第1章第21到28节那里看见这件事。 Di mana dia di sana mengajar di bait Allah dan menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat. 耶稣在那里教导众人，而且他医治了被鬼附的人。 Dan hal itu membuat berita tentang Yesus tersebar di seluruh Galilea. 很多的人在加利利的人就知道了这件事。 Apa yang dilakukan oleh Yesus itu menjadi trending topik, menjadi viral, atau dalam istilah anak muda TikTok hari ini menjadi FYP. Semua diketahui oleh orang banyak. 耶稣在加本农所行的神迹传遍了很多的地方。 Nah, oleh sebab itu tidak heran jika kedatangan Yesus yang kedua ke Kapernaum itu disambut dengan sangat antusias dan begitu meriah oleh orang banyak. 所以不奇怪，当耶稣第二次再来到加本农的时候，人们都很热烈的欢迎 Sehingga 他。 kalau kita melihat dalam Markus pasal 2 ayat 2, Alkitab mengatakan rumah di mana Yesus berada penuh sesak dengan orang. 我们从上面的经文可以看见，当耶稣进到一个屋子里面，里面都挤满了人。 Ada begitu banyak orang yang datang yang ingin mendengar Yesus mengajar. Bahkan ada yang datang hanya sekedar untuk disembuhkan oleh Yesus. 很多的人要来听耶稣的教导，甚至也不少的人要得到耶稣的医治。 Nah, di dalam saat yang demikianlah, sebagaimana dikatakan di dalam ayat 3 dan ayat 4, ada 4 orang yang datang membawa orang yang sakit lumpuh kepada Yesus untuk disembuhkan. 在第3节、第4节，我们看见有4个人，他们抬着一位瘫子，他们要来见耶稣。 Tetapi karena rumah di mana Yesus berada itu penuh sesak dengan orang, 因为屋子挤满了人， maka Alkitab mengatakan keempat orang ini membuka atap rumah itu dan menurunkan orang lumpuh itu dengan tilam supaya bisa dijamah dan disembuhkan oleh Yesus. 这4个人就拆开了房顶，然后用褥子抬着那位瘫子，把他垂下来，垂到耶稣的跟前。 Saudara, apa yang dilakukan oleh keempat orang ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. 这4个人所做的是很了不起的事。 Kita bisa melihat bagaimana hati mereka yang memiliki belas kasihan untuk menolong orang lain, untuk membawa orang datang kepada Kristus, untuk datang mengenal Kristus, berjumpa dengan Kristus. 我们看见这4个人的心，他们是那么的爱
这个摊子，要他来到耶稣的面前来认识耶稣。 Saya kira hati seperti ini juga yang harus ada di dalam hati 这种 kita. 的心态，我们也应该拥 Hati 有的。 seperti ini juga yang harus dimiliki oleh gereja. 教会也应该要有这种爱心。 Gereja harus menjadi rumah sakit rohani bagi orang yang berdosa, bukan hanya sekedar menjadi museum bagi orang-orang yang suci. 教会应该成为那些有灵命生病的人的医院。 Nah, oleh sebab itu ini satu hal yang benar-benar luar biasa. 这是一件很伟大的事。 Tapi hal ini bukan saja memperlihatkan tekad mereka untuk menjumpai Yesus sekalipun ada banyak halangan, tetapi juga menunjukkan bagaimana iman mereka kepada Yesus. 不单看见他们的决心，我们也看见他们的信心，要把他们这个瘫痪的朋友催到耶稣的面前。 Nah, oleh sebab itu di dalam ayat 5 Alkitab mengatakan ketika Yesus melihat iman mereka. 当第5节，耶稣看见他们的信心的时候， Saudara-saudara, iman mereka di sini tentunya bukan hanya iman keempat orang yang membawa orang yang sakit lumpuh ini kepada Yesus, tetapi Yesus juga pasti melihat dan tahu iman orang yang lumpuh itu. 耶稣不但看见了4个人的信心，也看见那位瘫子的信心。 Nah, karena ketika Yesus melihat iman mereka, Tangan. Alkitab berkatakan, Yesus mengatakan kepada orang sakit lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." 当耶稣看见他们的信心以后，就对他们说：“小子，你的罪释了。” Saudara-saudara, dari perkataan Yesus ini kita tahu bahwa akar dan penyebab penyakit dari orang lumpuh itu adalah dosa. 从耶稣所说的这句话，我们就知道这个人会变成瘫子，乃是因为他的罪。 Walaupun harus menjadi catatan bagi kita bahwa Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan di dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3, tidak semua penyakit disebabkan oleh dosa, tetapi ada kondisi tertentu yang diizinkan oleh Allah supaya melaluinya Allah dipermuliakan. 其实耶稣在约翰福音9章那里曾经说过，并不是说所有的病都是因着罪而生的，而是要在他的身上显出上帝的荣耀来。 Tetapi di dalam konteks orang lumpuh ini jelas penyakitnya disebabkan oleh karena dosanya. 但是从这位瘫子的身上，我们看见他会这个变成瘫子，乃是因为他的罪。 Oleh sebab itu perkataan pertama Tuhan Yesus kepada orang lumpuh ini, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." 所以耶稣对他说的第一句话就是说：“小子，你的罪释了。” Saudara-saudara, dosa adalah penyebab dari semua masalah manusia. 罪成为我们人类所有的问题的根源。 Nah, oleh sebab itu cara menyelesaikan semua masalah itu adalah dengan cara mengobati penyebabnya. 所以要解决这些困难、这些问题，应该先解决罪。 Dengan cara menyelesaikan akar masalahnya. 我们要先解决这个问题的根源， Dengan cara membereskan sumber masalahnya. 是先处理这个问题的根源。 Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus kepada orang lumpuh. 就是耶稣在瘫子身上所做的。 Nah, tapi satu hal penting yang harus kita perhatikan, yaitu tindakan pengampunan dosa yang dilakukan oleh Yesus kepada orang lumpuh ini bukan satu tindakan yang biasa, tapi ini satu tindakan yang sangat luar biasa. 但是耶稣能够医治这位瘫子，不是一件很平常的这个行动， Karena di dalam perjanjian lama, tindakan pengampunan dosa itu hanya bisa dilakukan oleh Yahweh, hanya bisa dilakukan oleh Allah. Itu sepenuhnya adalah hak prerogatif dari Allah saja. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. 能够释罪的只有上帝，释罪的特权是在上帝哪里？ Nah, kalau kita baca di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 13 misalnya, 我们就是看撒母耳记下12章13节， atau di dalam Mazmur 41 ayatnya yang kelima, 或者诗篇第41篇第5节， atau Mazmur 51 ayat yang keempat. 51篇第4节。 Di sana kita bisa melihat bahwa memang Alkitab mengatakan bahwa hanya Allah yang bisa mengampuni dosa.
圣经清楚地告诉我们，只有上帝才有释罪的 Ya, 权能。 karena memang sejatinya dosa itu adalah pemberontakan manusia kepada Allah. 因为罪就是反抗上帝。 Nah, oleh sebab itu tidak heran di dalam ayat yang ke-6 Markus pasal 2 ini, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan menyembuhkan orang yang sakit lumpuh itu langsung membunyikan alarm ahli-ahli Taurat yang menyaksikan peristiwa itu. 所以当耶稣他赦免这个摊子的罪，然后他得到医治的时候，这就给那些文士一个警告。 Nah, sehingga mereka berkata dalam ayat 7, mengapa orang ini berkata demikian? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? 所以那些看见这他们心里面议论说，为什么这个人能够有释罪的权柄？因为他们从他们的这个经文里面，他们知道。 能够有释罪权柄的是上帝，所以他们说耶稣亵渎了上帝。 Saudara, dari tindakan Yesus mengampuni dosa orang yang sakit lumpuh ini saja, jika kita mengajukan satu pertanyaan, who is Jesus? Siapakah Yesus? Tidak boleh tidak lain, jawabannya pasti, He is God. Dia adalah Allah. 从耶稣释罪 医治了瘫子，我们可以发出一个问题：耶稣是谁？耶稣就是上帝。 Nah, karenanya itu jika hari ini banyak orang-orang yang tidak mengerti apa-apa, banyak orang yang benci terhadap kekristenan, lalu menyerang kekristenan dengan berkata, tunjukkan di dalam Alkitab di mana Yesus pernah berkata, Aku adalah Allah, sembahlah Aku. 若是今天有不信主的人，他们要攻击基督教。 他们会说，圣经里面根本没有提到耶稣是上帝。 Saudara, itu adalah perkataan dari orang-orang yang tidak belajar. Itu perkataan dari orang-orang yang tidak mengerti apa-apa. 那是那些不懂圣经真理的人所想的。 Dari tindakan pengampunan dosa saja yang dilakukan oleh Yesus, di mana tindakan itu hanya boleh dilakukan oleh Allah sendiri, sangat sulit untuk menghindari bahwa Yesus adalah Allah. 既然耶稣能够释罪，那这是上帝的特权，所以就不能够说耶稣不是上帝了。 Saudara, memang itulah maksud tujuan dari Markus memasukkan cerita ini di dalam Injilnya, adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias anak Allah sesuai dengan proklamasi awal di Injilnya. Markus pasal 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus anak Allah. 马可把这件事记录到马可福音里面，是为着要表明耶稣就是上帝。因为我们知道，在马可福音第1章第1节。 马可用一句话开始这个马可福音，就是上帝的儿子耶稣基督福音的起头。 Nah, oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus dalam Injil ini harus kita mengerti, harus kita lihat di dalam tujuan besar ini. 耶稣在马可福音2章那里所做的事，我们应该要看见他的这个原则。 Kita tidak boleh hanya berhenti pada mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Itu bukan tujuan akhirnya. 我们不能够单单看耶稣行的神迹，那不是最终的目的。 Tetapi itu semua harus memimpin kita kepada pengenalan yang benar akan Yesus Kristus yang adalah Mesias, anak Allah. 但是我们应该有更清楚的认识，耶稣就是弥赛亚，是上帝的儿子。 Karena itu jangan pernah menaruh iman kita hanya kepada mujizat-mujizat, tetapi taruhlah iman kita pada pengenalan yang benar akan Yesus Kristus. 所以不要把我们的信心建立在这个神迹上面，但是要建立在一个更认识耶稣的事上，就是认识他是弥赛亚。 Saudara-saudara, kuasa dan otoritas Yesus untuk mengampuni dosa orang yang lumpuh ini, yang merupakan akar dari penyakitnya, itulah yang membuat Yesus tidak sulit untuk menyembuhkan penyakit yang dialami oleh orang lumpuh ini. 因为耶稣他医治了这个瘫子的这个病，他是以
医治他的这个病源为开始。 Kalau penyebab kelumpuhannya saja, yaitu dosanya, bisa diampuni oleh Yesus, bisa disembuhkan oleh Yesus, maka kelumpuhannya pun tidak sulit bagi Yesus. 若是耶稣能够处理、能够解决这个瘫子生病的根源，那么他就能够医治这个病人了。 Saudara, itulah yang bisa kita lihat di dalam ayat 9 sampai ayat 11. Tuhan Yesus berkata, mana yang lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. 所以在第9节我们可以看见。 耶稣对瘫子说：“你的罪释了。”或说：“起来，拿你的褥子走，哪一样容易呢？但要叫你们知道，人子在地上有释罪的权柄。”就对瘫子说：“我吩咐你起来，拿起你的褥子回家去吧。” Dan itulah yang terjadi di dalam ayat 12 Alkitab memberitahukan kepada kita, orang lumpuh itu sembuh dan bisa 那位 berjalan. 瘫子就痊愈了，他拿着褥子回家去了。 Saudara-saudara, orang lumpuh yang datang kepada Yesus ini mengalami kasih Yesus yang besar. Dosanya diampuni, penyakitnya disembuhkan. 那位瘫子来到耶稣那里，他得到耶稣的爱，而且也解决了他的罪。 Jadi yang pertama, come unto Christ. Datanglah kepada 所 Kristus. 以第一点，我们要来就近耶稣。 Respon yang kedua yang seharusnya kita lakukan terhadap kasih Kristus kepada kita orang yang berdosa ini. Yang kedua adalah tinggalkan kehidupan kita yang berdosa dan ikutlah Yesus. 我们第二个回应就是我们要离开我们的罪，让我们回转归向耶稣。 Repent and follow Christ. Bertobat dan ikutlah Yesus. 我们应该悔改，然后归向耶稣。 Saudara, ini yang bisa kita lihat di dalam Markus pasal 2 ayat 13 sampai ayat 17. 这是从第13节、17节可以看见的。 Saudara, kita tahu bahwa Lewi adalah seorang pemungut cukai. 我们知道利未他是这个税吏。 Nah, saya kasih tahu sedikit konteksnya supaya kita bisa melihat betapa berdosanya orang ini. 我们来看下面的解释，我们会知道这个人是一个大罪人。 Saudara, pemungut cukai ketika itu bekerja kepada pemerintah Romawi, karena ketika itu orang Yahudi sedang berada di bawah penjajahan kerajaan 那个 Romawi. 时候，以色列是被罗马政权所统治，所以税吏是为罗马政权工作的人。 Nah, karena menjadi pemungut cukai atau pemungut pajak bagi penjajah, mereka dicap sebagai pengkhianat dan pemeras bagi saudara-saudara sebangsanya. 因为他为侵略者这个征税，所以他就被看为是一位卖国的人或者压榨同胞的人。 Nah, apalagi ketika itu pemungut cukai sering memungut cukai lebih daripada yang seharusnya. 而且他收取税务的时候是多取的，拿的更多。 Nah, karenanya bagi orang-orang Yahudi, orang seperti Lewi ini tidak lebih daripada seorang pengkhianat dan pemeras. 所以对对以色列来说，这种人是卖国的人，或者欺压同胞的人。 Nah, bukan hanya itu saja, tetapi mereka juga dipandang sebagai orang-orang yang hina, sebagai orang-orang yang najis karena bekerja bagi orang kafir. 因为他为侵略者工作，他们被看为是下等的，是污秽的人。 Nah, karenanya tidak heran jika kita membaca dalam Markus pasal 2 ayat 15 dan 16, Lewi dan pemungut-pemungut cukai yang lain disebut sebagai orang yang berdosa. 所以在下面的经文说到，这位税吏就是罪人。 Tentunya kita juga ingat seorang pemungut cukai yang lain yang sangat terkenal di dalam Alkitab yang bernama Sakeus, sebagaimana dicatat di dalam Lukas pasal 19, bukan? 我们也记得在路加福音第9章那里有提到另外一位税吏，就是撒该。 Di dalam Lukas pasal 19 ayat 7, Sakeus si pemungut cukai itu juga disebut sebagai orang yang berdosa.
撒该也是被称为是罪人。 Nah, label orang yang berdosa seperti ini juga yang melekat pada Lewi, si pemungut cukai di dalam cerita ini. 那么这种的称呼也是附在这位利未的身上。 Nah, tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita, Yesus mau menjumpai orang yang berdosa seperti Lewi ini. 但是圣经告诉我们说，耶稣要见这位罪人税吏。 Alkitab memberitahukan kepada kita, Yesus mau duduk makan bersama-sama dengan pendosa seperti ini. 甚至耶稣要与这些罪人一起坐席。 Bahkan dia mau memanggil Lewi untuk mengikut dia. 甚至他呼召利未跟从他。 Saudara-saudara, sekali lagi hal ini menunjukkan kepada kita bagaimana kasih Kristus kepada orang yang berdosa. 从这里我们就可以看见基督对罪人的爱。 Sekali lagi ini menunjukkan kepada kita bagaimana dia mau menerima orang yang berdosa. 他愿意接纳罪人。 Sekali lagi ini menunjukkan kepada kita bagaimana dia mau menjadi sahabat bagi orang yang berdosa. 耶稣要成为罪人的朋友。 Karena memang itulah tujuan kedatangannya ke dalam dunia, sebagaimana yang dia katakan di dalam ayat 17 yang kita baca bersama-sama tadi. 那就好像17节刚才念过的经文所说的，他耶稣来到世上的目的就是这 Dia 个。 datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. 他来是要找罪人，要拯救他们。 Saudara-saudara, Lewi merespon panggilan Yesus dengan tepat. 利未他很正确的回应了耶 Di 稣的 dalam 呼 ayat 召。 14 Alkitab mengatakan dia meninggalkan pekerjaannya dan mengikut Yesus. 第14节说到他离开了他的工作岗位，他跟从了耶稣。 Nah, tidak hanya sampai di situ. Di dalam ayat 15 dan 16, Lewi juga mengundang dan menjamu Yesus untuk makan di rumahnya. 然后第15节说到利未，他就邀请耶稣来到他的家里，与他一起坐席。 Nah, artinya dia bukan saja meninggalkan kehidupannya yang lama. 他不但离开了他旧的生活， Dia bukan saja meninggalkan kehidupannya yang berdosa, 不但离开了他有罪的生活， melainkan dia juga memulai sebuah kehidupan yang baru bersama Yesus dengan mengikut dia dan memberi dirinya untuk melayani 他 Yesus. 跟从了耶稣，与耶稣一起来服侍，他开始了一个新的生活。 Nah, kalau kita membaca cerita paralelnya di dalam Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13, 若是我们看马太福音第9章第9到第13节的话， kita tahu Lewi ini adalah Matius yang pada akhirnya menjadi salah satu rasul Kristus dan secara tradisi dipercaya adalah penulis Injil Matius seperti yang ada di Alkitab kita 我们 hari 知 ini. 道这位税吏就是马太，他成为了耶稣的门徒，他也是马太福音的作者。 Jadi kita bisa melihat bagaimana seorang pendosa yang besar diubahkan oleh kasih Kristus 我 yang 们 besar. 看见耶稣的爱改变了一个大罪人。 Lewi atau Matius meresponi kasih Kristus dengan meninggalkan kehidupan lamanya yang berdosa dan mengikut Yesus. 利未他离开了他旧的生活，他跟从了耶稣。 Pertanyaan yang lebih penting bagi kita hari ini, apakah kita juga rindu mengalami kasih Kristus yang ajaib itu, kasih Kristus yang besar itu bagi kita orang yang berdosa? 那么现在要问的，我们这些罪人是不是也要经历耶稣奇妙的爱，耶稣伟大的爱呢？ Kalau di dalam hati kita kecil berkata, saya rindu, saya mau. 若是我们心里面，我们觉得我们 Apa yang 要， harus saya lakukan? 我们应该做什么呢？ Yang pertama, come unto Christ, datang kepada Kristus. 让我们来到耶稣的面前， Yang kedua, tinggalkan kehidupan kita yang berdosa 让我们离 dan 开 ikutlah Yesus. 罪的生活，来跟从他。 Repent and follow Christ. 我们跟从耶稣。 Saudara, waktu kita mendengar hal ini mungkin kita akan berkata dalam hati kita, 可能我们听了这句话，我们心里面会想： Pak Pendeta, saya ini adalah orang yang sangat berdosa. 牧师，我是一位很多罪的人，是一位 Saya 大 ini 罪人， benar-benar adalah orang yang jahat. 我是一位很坏的人，
orang yang sangat berdosa. 是非常是罪恶很重的人。 Hidup saya begitu kelam. 我过着一个黑暗的生 Hidup 活， saya begitu hitam. 我的生活很黑暗。 Saya adalah seorang durhaka di hadapan Allah. 我是一个反抗上 Saya 帝的人， seorang yang melawan Allah. 是反抗上帝的人， Saya adalah seorang penyembah berhala. 是拜偶像的人。 Saya adalah orang yang tidak pernah peduli dengan Allah di dalam hidup saya. 我曾经忽略了上帝。 Bisakah Kristus menerima orang yang berdosa seperti saya 基 ini? 督是不是能够接纳我这种的罪人呢？ Apakah Tuhan Yesus mau menerima saya? 耶稣要接受我吗？ Dengarkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15. 让我们看这个保罗在提摩太前书哪里说的。 Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa, dan di antara mereka akulah orang yang paling berdosa. 基督耶稣将世为要拯救罪人，这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中，我是罪魁。 Jadi kalau hari ini kita merasa saya adalah orang sangat berdosa, 若是你觉得你是一位很大的罪人的 kalau 话， kita merasa kita adalah orang yang paling berdosa di 你 hadapan 觉 Allah, 得你有很多的罪，是一个很 justru 重的罪。 bagi kita lah orang yang paling berdosa ini, Yesus datang ke dalam dunia. 但是，就是为着我们这些人、这些罪人，耶稣来到了世上。 Dia datang bukan untuk mencari orang yang sehat, tapi dia datang untuk mencari orang yang sakit. 不是来找健康的人，而是找生病的人。 Jadi sebesar apapun dosa kita, 无论我们的罪何等的大， datanglah kepada Kristus. 让我们来到耶稣那里， Bertobat dengan sungguh-sungguh, 我们真心的悔改， maka dia sanggup mengampuni dan menyelamatkan kita. 他会饶恕我们，会救赎我 Bahkan 们。 sebelum kita datang kepada Kristus, 甚至当我们还没有来到他面前的时候， anugerahnya, kasihnya sudah jauh terlebih dahulu menjangkau kita. 他的爱、他的恩典已经触摸了我们。 Roma pasal 5 ayat 8 mengatakan kepada kita, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. 罗马书5章8节说到，唯有基督还在我们做罪人的时候，他已经为我们死，神的爱就在此向我们显明了。 Oleh sebab itu siapapun hari ini yang mendengarkan khotbah ini, terimalah undangan ini. 所以今天 Datanglah kepada Kristus. 听见这篇信息的，让我们真是能够愿意回应耶稣的爱，我们来到他的面前接 Tangannya 受他。 terbuka untuk menerima kita orang yang berdosa ini. 耶稣的手伸开、张开，接纳我们这些罪人。 Hatinya sangat lapang, sangat luas untuk mengampuni kita orang yang berdosa. 耶稣的心是很宽广的，他要饶恕我们这些罪人。 Dan pada saat yang sama ketika kita datang kepada Kristus, 当我们来到耶稣面前的时候， bertobatlah dari kehidupan kita yang lama, dari kehidupan kita yang berdosa. 让我们从以前的罪的生活，我们归回到耶稣。 Tinggalkanlah kehidupan lama kita yang berdosa dan ikutlah Dia dengan sungguh-sungguh. 让我们离开我们过去的旧的生活，我们真心的来跟从耶稣， Jadilah murid-muridnya yang setia. 成为耶稣忠心的门徒。 Berilah diri kita untuk melayani Dia, karena Dia sudah terlebih dahulu memberi dirinya untuk melayani kita. 让我们来侍奉他，因为他先服侍了我们。 Kasihilah Dia dengan segenap hati kita, karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita dengan segenap hati, bahkan sampai mati di atas kayu 让我 salib. 们全心全意的爱他，因为耶稣已经先爱了我们，甚至为我们死在十字架上。 Come unto Christ. Datanglah kepada Kristus. 让我们来到耶稣那里， Repent and follow Christ. Bertobatlah dan ikutlah 我们 Kristus. 悔改，我们跟从他。 Dengan merenungkan firman Tuhan hari ini, kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam 让我 perjamuan 们 Tuhan. 预备心，我们进入圣餐。是